Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi, tapi kita mulakan pantau jam ini dengan laporan terkini yang baru saja kami terima. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menerusi pasukan petugas agensi-agensi penguatkuasa Malaysia MATF telah menumpaskan satu sindiket rasuah, pecah amanah, penyeludupan barang-barang haram dan pengurangan cukai tidak sah pada Isnin lepas. Menurut sumber, operasi digelar sebagai Ops 82S itu merupakan kes pertama di bawah kendalian pasukan petugas MATF yang dipengerusikan oleh Peguam Negara. Serbuan serentak telah dilakukan di 34 lokasi di sekitar Ibu Negara dan Selangor, melibatkan kekuatan 315 pegawai daripada pelbagai agensi. Dalam operasi itu, seorang ahli perniagaan bergelar Datuk dan sekutunya ditahan. Wang tunai dengan anggaran 38 juta ringgit. Emas dianggarkan seberat 200 kilogram bernilai 60 juta ringgit dan 17 kereta mewah antaranya berjenama Maserati, Ferrari dan Mercedes-Benz turut disita. Ketika dihubungi, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta Percukaian 1967 dan Akta Kastam 1967. Baik, kita teruskan dengan pantau agenda reformasi di mana fokus kita sudah tentu adalah pilihan raya negeri dan apa yang diumumkan oleh setiap gabungan atau parti khasnya calon dalam hari-hari menjelang PRN pada 12 Ogos ini. Sedikit laporan terkini menjelang PRN, Polis Kelantan akan membuka pusat sehenti di setiap ibu pejabat polis daerah di seluruh negeri itu bertujuan untuk memudahkan parti politik memohon permit ceramah untuk kempen PRN. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, pusat sehenti berkenaan dibuka bermula 29 Julai serentak dengan hari penamaan calon. Di semua daerah kita telah ada one stop center dan Kelantan telah memulakan one stop center untuk mendapatkan permit. Jadi tak payah parti-parti ini susah nak cari dan sebagainya. Kita adakan one stop center dan tempat pergi ke situ saja. And then dia boleh tengok, boleh mendapat nasihat ceramah di mana tempat sesuai. Kita tak nak pertembungan. Jadi ini harapan kita supaya kempen di Kelantan pada kali ini berjalan dengan baik, smooth dan dalam suasana kepersaudaraan, persahabatan. Pusat sehenti itu memudahkan parti politik memohon permit ceramah tanpa bersusah payah melalui prosedur untuk mendapatkan permit di Ibu Pejabat Polis Daerah. Sementara itu, jumlah anggota dan pegawai yang bertugas pada PRN kali ini ditambah dari 1,840 kepada 2,197 pegawai dan anggota. Penambahan itu dilakukan selepas mengambil kira kedudukan Kelantan yang bersempadan dengan Thailand. Sementara itu, polis hanya menerima beberapa laporan polis berhubung perbuatan khianat merosakkan bendera dan kain rentang di Tumpat, Kota Baru dan Kuala Kerai setakat ini. Dan pengagihan kerusi semakin rancak. PKR Pulau Pinang yakin mampu membolot ke semua 13 kerusi DUN yang ditandingi pada PRN Ogos ini. Penasihat Majlis Pimpinan PKR Negeri Datuk Lau Chu Kiang yakin dengan kebolehan calon-calon yang telah dinamakan meskipun ada kemunculan muka-muka baru. Calon-calon yang hebat dari pelbagai latar belakang, ada yang daripada golongan profesional, ada yang daripada latar belakang agama, ada yang daripada bisnes, ada yang begitu muda, wanita, semua ada. So kali ini saya rasa satu gabungan calon yang begitu kuat sekali lah. Sasaran semualah. Tak ada no tolak ansur. Kerana pengai yang lalu kita menang semua. Tadi 13 dah menang 14. Kita sudah kurang satu, sudah sakit hati. Sudah sakit hati, sudah bagi satu kepada orang lain. Bercakap mengenai cabaran untuk berdepan dengan Perikatan Nasional, PKR katanya tidak gentar dengan gelombang hijau seperti yang dimomokkan sebelum ini. Sebaliknya, Chu Kiang menyifatkan perkara itu tidak lebih daripada sekadar usaha untuk menggugat kedudukan Pakatan Harapan di negeri tersebut. Beliau yakin pengundi di Pulau Pinang sudah bijak untuk memilih kerajaan yang mewakili mereka. Sementara itu, bersatu sah bertanding di 5 kerusi DUN di Terengganu untuk PRN akan datang.
Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Datuk Alias Razak berkata ketetapan itu dilakukan atas persetujuan bersama antara kepimpinan kedua-dua parti. Dalam pada itu, katanya PAS juga akan mempertaruhkan calon wanita pada kali ini. Kali terakhir, PAS meletakkan calon wanita adalah pada pilihan raya umum ke-13 di Dun, Kuala Besut. Anggaran, belum tahu. Sekarang ni bukan anggaran dah, memang kita dah ada satu persetujuan bersama dalam keadaan harmoni, 5 kerusi kita bagi pada pusat. Kawasannya Tunggu malam esok. Kita akan dipahamkan ada calon wanita. ada insya-Allah. Kawasannya Tunggu malam esok. Tunggu malam esok. Tahu dah calon wanita ni pada anak. Tunggu malam esok. 5 tu masuk head kan? 5 tu masuk head. Saya dah bersetuju dah. Harmonis. Sepakat dah. Beliau bercakap pada sidang media di Pejabat Perhubungan PAS Terengganu pada Rabu. Alias yang juga penyandang kerusi Dun Tunggal turut mengesahkan beberapa pemimpin parti itu menarik diri dari bertanding namun tiada penjelasan lanjut diberikan. PAS dijangka mengumumkan calon pada Khamis dalam majlis yang akan turut dihadiri Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar. Perikatan Nasional sebelum ini menyatakan keyakinan dapat sapu bersih ke semua 32 kerusi Dun dan 1 kerusi Parlimen Kuala Terengganu. Sementara itu, PAS Terengganu juga membidas tindakan kerajaan persekutuan yang akan menggunakan sebuah sekolah di negeri itu untuk pelancaran jentera perpaduan ketika siri jelajah perpaduan madani pada Jumaat ini. Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Datuk Alias Razak berkata, situasi itu mencerminkan soal ketelusan dalam mengotakan apa yang dikatakan, di mana penggunaan aset kerajaan untuk tujuan kempen adalah dilarang. Namun sangat mendukacitakan PAS apabila larangan itu seperti tidak terpakai pada parti politik pemerintah. Pada 28 Julai 2023 nanti saya dipahamkan dan diberitahu satu majlis jelajah perpaduan madani dan pelancaran jentera perpaduan Terengganu untuk pilihan raya akan diadakan di Padang Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman I. Itu apa yang dimaklum dan dipahamkan setakat ini. Apakah larangan menggunakan premis agensi persekutuan sudah dibatalkan? Ini menimbulkan satu pertanyaan dalam kalangan masyarakat yang wajar diberi penjelasan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan melancarkan jentera perpaduan Terengganu dalam siri jelajah perpaduan madani di Padang Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman I di Kuala Terengganu. Siri jelajah yang bermula 15 Julai lalu di 6 negeri itu berakhir di Terengganu pada Jumaat. Baik, Sarawak ini sedia menerbitkan debat antara Menteri Ekonomi Fizi Ramli dan bekas Menteri Kanan Kluster Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali. Berikut adalah pungutan suara yang kami tanyakan penonton Astro Awani berhubung fokus apa yang jadi pilihan mereka untuk debat berkenaan. Dan setakat ini, inflasi dan poket rakyat menerajui dengan 55%, diikuti oleh model baru ekonomi dengan 39%, manakala selebihnya mahu pekerjaan dan pengangguran didebatkan. Kita tunggu dan lihat, pantau agenda reformasi kembali selepas ini. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi. Sudah tentu bahang pilihan raya negeri semakin terasa. 12 Ogos ini, rakyat di 6 negeri akan memilih dan kita lihat semakin hari semakin ramai wajah dan calon yang juga yang akan ditampilkan atau sudah pun ditampilkan oleh setiap parti maupun gagasan. Tetapi ada juga ramai ataupun banyak kerusi, ramai calon yang masih lagi belum diketengahkan oleh parti masing-masing. Antaranya Perikatan Nasional yang kita jangka akan mengumumkan calonnya secara serentak hari ini. Dan apa yang kita boleh jangka dan bagaimana penawaran mereka perlu berbeza daripada saingan yang lain. Untuk itu, saya mau berbincang dengan Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu untuk Universiti Teknologi MARA. Mujibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang. Mujibu, pengumuman calon Perikatan Nasional, kita bandingkan dengan apa yang kita sudah pun tahu berkenaan dengan calon Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan sebagainya. Bagaimana calon PN ini boleh membezakan diri mereka dan memberikan tawaran yang berbeza kepada pengundi di 6 negeri ini? Ya, seperti mana yang kita difahamkan pada kali ini, Perikatan Nasional agak sedikit lewat untuk mengumumkan calon mereka dalam 6 negeri, ya, memandangkan pada ketika ini keputusan itu harus dibuat secara bersama, secara kolektif di antara 3 parti yang berbeza bersatu
gerakan dan juga sentuh PAS ya. Walau bagaimanapun jelas dalam mana-mana pilihan raya calon itu merupakan faktor penting bagi mana-mana parti dalam usaha mereka untuk memenangi kerusi. Jadi justru itu saya melihat kerangka calon dalam diletakkan ataupun ditawarkan sebagai sesuatu yang berbeza, dan mungkin kita melihat dalam konteks ini apa competitive edge yang dibawa oleh setiap calon itu yang membolehkan mereka ini dilihat berkelebihan membanding calon parti yang lain. Jadi sudah tentu kalau kita melihat kepada apa yang dilihat diletakkan oleh calon-calon Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, mereka seolah-olah meletakkan satu naratif bahawa ini adalah gandingan muka baru dan juga muka lama yang bakal membentuk sinergi dalam konteks mereka ini nanti kelak kalau memenangi pilihan raya itu akan membentuk satu kepimpinan yang lengkap yang saya rasa boleh mengimbangi di antara muka baru dan muka lama, dan yang paling penting dalam konteks itu bagaimana kerajaan perpaduan yang telah pun berlaku di peringkat persekutuan itu nanti kelak boleh berterusan di peringkat negeri. Ini yang barangkali naratif yang dibawa oleh Barisan Nasional Pakatan Harapan. Namun pada ketika ini kita masih lagi menantikan bagaimana Perikatan Nasional meletakkan calon mereka yang ketika ini masih lagi menjadi teka-teki, namun gambaran-gambaran tentang calon itu juga sudah diberikan. Sebagai contoh kita melihat dalam konteks negeri Kedah ya, yang mengatakan akan ada dua bekas pemimpin tertinggi universiti ya, pegawai-pegawai kanan kerajaan dan juga tokoh-tokoh sukan yang begitu popular di hati rakyat. Jadi saya rasa dalam konteks ini populariti itu satu perkara, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka ini boleh menyumbang tenaga, boleh menyumbang buah fikiran, dan apa yang mereka mampu bawa sebagai wakil rakyat itu penting. Kerana bila kita bercakap tentang pilihan raya negeri, maka sudah tentu aspek-aspek pembangunan negeri, kemajuan ekonomi, kemakmuran negeri itu menjadi fokus wakil rakyat berbanding dengan mereka ini sebagai tokoh sukan, pemimpin universiti, tokoh-tokoh kanan kerajaan, kerana itu satu dimensi yang berbeza sebelumnya, dan mereka masuk ke alam yang baru yang sudah tentu juga membawa nuansa dan dimensi berbeza sebagai wakil rakyat. Ya, Mujibu mendapat bahawa calon itu adalah faktor terpenting, tetapi ramai yang berpendapat bahawa calon sebenarnya bukan faktor terpenting. Adakah Mujibu setuju ataupun tidak, atau mengapa Mujibu mengatakan bahawa calon paling penting? Kerana ramai yang berpendapat bahawa trend dominan di Malaysia ini masih lagi mengundi berdasarkan parti, berdasarkan bendera, berdasarkan ideologi. Khasnya di negeri-negeri seperti Kelantan, di mana ramai yang mengatakan bahawa jika kita letak calon apa pun, kalau membawa bendera PAS, kemungkinan besar akan menang. Jadi apa yang membuatkan Mujibu yakin bahawa calon itu faktor terutama yang pengundi akan lihat pada 12 Ogos nanti di 6 negeri ini? Ya, kita tidak menolak bahawa faktor parti juga penting, Man. Namun begitu, faktor calon itu barangkali mengandungi 70% kepentingan tentang ini, memandangkan kekuatan jentera parti, mungkin ada usaha-usaha untuk memboikot calon. Ini banyak ditentukan oleh faktor calon itu sendiri. Ya, sebagaimana kita mendengar perkembangan sebelum berlakunya penamaan calon ini, ada jentera-jentera parti yang sudah pun mula boikot seperti mana di Kelantan, di Terengganu, yang melihat bahawa keputusan parti-parti tertentu untuk meletakkan calon daripada komponen yang tidak disukai, yang sepatutnya komponen itu bertanding, tetapi kawasan demografi ini lebih sesuai kepada parti itu diletakkan pada lain, maka mereka sudah boikot dalam konteks itu kerana calon yang tidak digemari dan sebagainya. Jadi saya masih lagi melihat bahawa faktor calon ini menjadi satu yang besar. Ya, lihat bagaimana PRU 15 dulu. Kebanyakan perkara-perkara yang terkait dengan calon itu yang menyebabkan beberapa kerusi hilang daripada penguasaan parti, seperti mana yang berlaku di Perlis contohnya kan. Calon-calon tertentu yang diletak oleh Barisan Nasional itu gagal untuk memberi pulangan kepada Barisan Nasional, malah kalah di negeri itu. Benar, parti juga memainkan peranan, tapi kalau kita melihat ini daripada perspektif pilihan raya negeri, saya masih lagi melihat bahawa faktor calon itu menjadi sesuatu yang penting, memandangkan naratif untuk memilih wakil rakyat di peringkat parlimen dan juga di peringkat DUN itu adalah sesuatu yang berbeza.
ya, di mana kepahaman mereka yang mengundi bahawa untuk memilih wakil rakyat di peringkat ADUN ini adalah mereka yang barangkali akan lebih dekat dan rapat dengan kawasan berbanding dengan ahli parlimen yang memiliki skop dan tanggungjawab yang lebih luas berbanding dengan ADUN. Walaupun ya dari satu sisi ada negeri-negeri tertentu yang masih lagi melihat bahawa bendera ataupun lambang parti itu menjadi pilihan setiap kali pilihan raya berbanding pertimbangan calon. Jadi kalau kita tengok daripada pertimbangan itu, benar kedua-duanya memainkan peranan yang penting, namun dari sudut perspektif melihat DUN dan pilihan raya negeri itu, saya masih lagi melihat faktor calon menjadi pemberat utama dalam keputusan setiap pengundi. Terutamanya apabila kita melihat ini daripada konteks akar undi. Ya, seperti yang Mujibu sebut awal tadi, kita lihat apabila terdapat gabungan kerjasama antara parti yang secara tradisinya merupakan seteru, sama ada di peringkat kerajaan maupun di peringkat pembangkang, akan terdapat sedikit ketegangan apabila tibanya musim pilihan raya kerana hanya ada seberapa banyak kerusi saja yang ingin dipertandingkan dan akan berlaku sedikit perebutan, khasnya apabila ada parti yang menganggap bahawa satu-satu kerusi itu adalah kerusi tradisi mereka. Selain apa yang Mujibu sebut sebentar tadi, baru ini juga jentera PAS di Bayan Lepas tidak puas hati dengan hasrat gerakan untuk mempertandingkan kerusi di kawasan itu. Ada sedikit perebutan di situ yang berlaku. Mungkin antara mereka pemerhati yang bersifat lebih drastik menyifatkan sebagai PRN ini mungkin menjadi titik tolak kepada hubungan yang mungkin akan semakin renggang dalam kalangan parti komponen, bukan saja dalam Perikatan Nasional, malah dalam kalangan AKUMB, PH dan juga BN juga. Pendapat Mujibu, adakah ini mungkin kita akan lihat bibit-bibit di mana akan berlaku sedikit ketegangan yang akan semakin meningkat dalam bulan-bulan akan datang selepas PRN, atau itu hanya insiden-insiden terpencil? Okey, satu, kita harus melihat ini daripada dua perspektif yang berbeza. Memandangkan dalam mana-mana organisasi, apatah lagi bila kita bercakap tentang pakatan yang baru dibentuk dan menuju peperangan dalam keadaan yang janggal. Jadi kita menganggap proses suai kenal itu mengambil masa, dan sudah tentu dalam proses itu akan ada dalam mana-mana pilihan raya pun, bukan dalam pilihan raya negeri yang dalam suasana yang berbeza pada ketika ini, tapi sebelum-sebelumnya juga kita melihat isu-isu ini timbul. Walaupun kita tidak mengatakan ini isu terpencil, namun begitu jelas ini barangkali akan mengubah dinamika itu. Dan perspektif yang kedua ini lebih penting, Man. Bila kita harus melihat bagaimana keputusan pilihan raya itu sendiri nanti yang barangkali akan lebih mengubah corak hubungan dan dinamika setiap parti-parti bergabung ini, baik Perikatan Nasional maupun Barisan Nasional Pakatan Harapan. Memandangkan saya berpandangan keputusan pasca pilihan raya itu akan lebih menarik untuk diperhatikan dalam konteks pakatan dalam gabungan itu, dan dalam masa yang sama juga barangkali hala tuju politik Malaysia selepas itu lebih banyak akan bergerak, ya, daripada titik selepas pilihan raya negeri ini berbanding sebelum ini. Sebab kerana jelas dalam hal-hal yang berkait rapat dengan keputusan-keputusan parti, pertukaran kerusi secara tiba-tiba, kemudian penawaran-penawaran untuk counter kepada pengorbanan dan sebagainya seperti mana yang berlaku di Selangor, ya, apabila ada persetujuan yang meletakkan syarat bahawa selepas ini speaker itu dilantik bukan di kalangan ahli dewan bagi membolehkan pengorbanan itu dipampas dengan jawatan tersebut. Jadi ini saya anggap sesuatu yang barangkali berlaku disebabkan perkara di peringkat awal yang membolehkan persefahaman itu dapat dikekalkan, dan yang paling penting segala isu yang boleh menjejaskan kerjasama dan pakatan itu tidak timbul bagi membolehkan fokus dan juga tidak ada gangguan kepada semua parti untuk berhadapan di dalam pilihan raya negeri. Namun begitu, Man, saya masih lagi percaya titik pasca pilihan raya selepas keputusan itu, siapa juga yang mendapat apa keputusannya nanti itu barangkali akan lebih banyak mengubah corak dan membawa gelombang-gelombang yang barangkali akan menentukan jorak dan jalan politik negara itu, terutamanya bila kita bercakap dalam konteks
pakatan dalam gabungan, baik dalam Perikatan Nasional maupun Barisan Nasional Pakatan Harapan. Ini yang barangkali perlu kita lihat selepas ini. Baik, Mujibu, secara ringkasnya, mungkin mudah untuk kita melakukan ulasan ataupun komentar dari sini. Ya. Ada yang menggelar mungkin kita armchair, tetapi kerana setiap kawasan, setiap negeri, setiap lokasi itu berbeza nahunya, berbeza sentimennya yang mungkin sukar untuk kita gambarkan secara holistik melalui laporan atau tinjauan dan sebagainya. Saya difahamkan Mujibu juga akan turun padang untuk melihat perjalanan PRN pada kali ini. Di mana Mujibu dan apa yang Mujibu akan perhatikan? Ya, ketika ini saya akan turun ke negeri Kedah dan Pulau Pinang, ya, bermula daripada besok sampailah hari penamaan calon, dan sudah tentu seperti mana yang Luqman katakan tadi, dalam konteks pilihan raya, setiap negeri, setiap daerah, setiap kampung, setiap mukim itu memiliki konteks, perspektif yang berbeza. Ya, faktor-faktor setempat itu tidak dinafikan akan memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi keputusan setiap pilihan raya, dan dalam setiap pilihan raya kita tidak akan ada satu angkubah yang tetap bagi membolehkan kita membaca secara mutlak bahawa inilah keputusan pilihan raya, kerana dalam tempoh 2 minggu menuju ke tarikh 12 hari bulan 8 itu pelbagai perkara akan berlaku, dan perkara-perkara ini sedikit sebanyak akan mengubah corak dan pola pilihan raya yang membolehkan terjemahan undi itu nanti akan memberikan keputusan daripada itu. Jadi sudah tentu sebagai pemerhati perkara ini memang tidak boleh dibaca tanpa pergi ke lapangan, dan sudah tentu pembacaan secara armchair itu adalah sesuatu perspektif yang bagi saya tidak boleh digunakan secara sepenuhnya untuk membaca apa juga pilihan raya. Di sebalik, kalau kita turun ke lapangan sekalipun, barangkali kita tidak akan dapat membaca pola itu secara 100%, memandangkan dinamika pilihan raya dan berhadapan dengan pilihan raya yang selepas apa yang berlaku pada PRU 15 dan dibawa ke 6 pilihan raya negeri ini, itu sebenarnya ada satu perspektif yang berbeza yang perlu dibaca secara kerap, dan barangkali hanya boleh dilakukan dengan turun ke lapangan dan bertukar-tukar data dan maklumat dengan penyelidik yang lain. Betul. Mujibu, terima kasih. Selamat berjaya. Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Setiap kerusi itu berbeza, setiap mukim, setiap kampung itu berbeza. Dan insya-Allah kita akan berhubung dengan Mujibu dari semasa ke semasa bersama dengan wartawan-wartawan kami di lokasi untuk memberikan kepada anda laporan paling komprehensif menjelang, semasa dan selepas pilihan raya negeri 12 Ogos ini di saluran 501 Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.